أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال المؤلف رحمه الله. Dan kata Syekh Ibn Ubad dalam Syarah Ibn Ata'illah, Syekh Ibn Ubad telah menulis kitab mensyarahkan dan bagi kitab hikam, kitab tasawuf yang masyhur, kitab hikam karangan Ibn Ata'illah. Dia menyebut wa hadhihi hiyal ulumul lati yanbaghi lil insan an yastaghriqa fiha umruhu at-tawil wa la yaqna'u minha bikathirin wala qalilin. Wa hadhihi, dan inilah, yakni ilmu tasawuf, seperti mana ilmu yang didapati dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, yang diterjemahkan kepada kita oleh musannaf kita dengan kitab Hidayatul Saliki ini. Begitu juga ilmu-ilmu dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab yang disebut oleh musannaf kita Ihya, Mukhtasar Ihya dan sebagainya. Begitu juga termasuklah kitab hikam, juga ilmu tasawuf. Maka Syekh Ibn Ubad menyebut, dan inilah, yakni ilmu tasawuf ini, hiyal ulumul lati yanbaghi lil insan, iaitulah segala ilmu yang segianya bagi manusia an yastaghriqa fiha umruhu tawil, yang segianya bagi manusia bahawa dikaramkannya maknanya dihabiskannya di dalam ini ilmu akan umurnya yang lanjut pada menuntut dia ilmu tasawuf. Jadi ini kata Syekh Ibn Ubad bahawasanya segia dan sepatutnya seorang manusia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia kena memperbanyakkan ngaji ilmu tasawuf. Kena banyak ngaji, bahkan disebut an yastaghriqa fiha umruhu tawil. Dia kena menghabiskan, mengkaramkan, menenggelamkan, yakni menghabiskan umurnya yang panjang di dalam belajar ilmu tasawuf, dalam menuntut akan ilmu tasawuf. Lagi banyak, lagi mahir, lagi tinggi, maka insya-Allah lagi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi sempurna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi tinggi kedudukan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu keseluruhannya sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, khususnya ulama-ulama di kalangan arifin billah,
selalu menyebut bahawa fiqh tu kita belajarlah ilmu yang orang panggil sekadar sah amalan yang kita nak buat. Ada pun masalah-masalah yang gharib, yang pelik-pelik, tidak menjadi satu orang panggil keperluan secara asasi kepada kita. Cukup dengan adanya orang tertentu dalam satu-satu kawasan sebagai tempat rujukan bagi mengetahui masalah-masalah yang halu-halu, yang pelik-pelik. Ada pun peringkat individu memadai dan cukuplah kita menguasai fiqh, katanya para ulama arifin billah, sekadar ilmu pengetahuan yang mengesahkan semaya kita, puasa dan ibadat-ibadat kita, dan amalan-amalan kita, muamalat kita dan seterusnya. Tetapi apa yang perlu kita perbanyak dan kita mendalamkan adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu bagi nak orang panggil mendekatkan kita, menyucikan hati kita, menyempurnakan kedudukan kita si Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf, ilmu yang menyucikan hati, dan hati itu tepat tilik Allah Subhanahu wa taala, dan di situlah akan menjadi penentu nilai kepada ibadat-ibadat yang kita buat, iaitu hati kita. Allah Taala melihat dan menilai di hati kita. Walau bagaimana mahirnya kita melakukan ibadat seperti semaya ke, mahirnya kita dalam ilmu membaca Qurannya, tetapi untuk menjadikan apa yang kita buat itu, ibadat kita, baca Quran kita dan sebagainya, adalah hati. Hati. Walau bagaimana betul, comel, molek dengan syarat rukun, adab kita buat ibadat, tapi kalau hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala tu tidak bersepakai dengan sifat-sifat dan rasa hati yang Tuhan redai, yang Tuhan sukai, maka apa yang kita buat tu tak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi apa yang dikatakan rasa hati ikhlas. Rasa hati ikhlas. Ikhlas dalam beribadat kepada Allah Taala itu adalah ruh kepada amal ibadat yang kita buat. Maka ikhlas tu adalah hijati. Maka ianya tidak akan mudah hati kita nak bersepakai dengan ikhlas, kecuali dengan usaha-usaha kita yang banyak dalam mendalami, mengikuti, menjalani ilmu tasawuf. Maka dengan itu, dengan usaha-usaha kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan memasukkan dalam hati kita sifat-sifat mahmudah yang disukai, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira-kira akan menjadi nilai, memberi nilai yang besar, manfaat yang besar kepada kita dalam kehidupan kita itu sendirilah. Bila hati kita tu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu Syekh Ibnu Ubad menyebut bahawa sagia bagi seorang manusia an yastaghriqa fiha umruhu tawil, bahawa dia kena dikaramkan, ditenggelamkan, dihabiskan di dalam ilmu tasawuf, pada menuntut akan ilmu tasawuf. Jadi kita kena mengaji, jangan putih ilmu tasawuf. Jadi rutin. Sebab kita nak bakti sama hati kita ni dia liar, dia culah, mudah kotor. Dengan dengan orang panggil jelingan mata kita, telinga kita dan semua anggota-anggota tujuh kita itu, bila terlibat dengan perkara yang Tuhan larang, maka ia automatik mencemarkan hati, dan menggelapkan dan seterusnya. Apatah lagi kita di zaman ni, kita kena banyak bersepakat dengan panduan tasawuf untuk kita nak selamat dalam zaman fitnah ini. Zaman fitnah, dan kita kena lebih berhati-hati untuk jaga agama, apa yang dipanggil sebagai, dia panggil lagi akan disebut oleh musannaf kita lagi akan datang, iaitu dia bagikan sebagai hukum wara', hukum syarak, hukum wara'. Sebenarnya hukum syarak belaka, tapi hukum fiqh yang diamalkan secara fiqh, dan hukum wara', iaitu yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf. Maka yang paling selamatnya bila kita dengan
orang panggil mengamalkan hukum warak. Nah, hukum warak. Warak-warak tu syariat juga. Ada syarak pun syariat. Bagaimana? Dia ada pendekatan berbeza lah, seperti mana kita tahu. Kalau orang pakai syariat, dipanggil hukum syarak, dalam kitab ni menyebut bahawa iaitu sesuatu itu dikira halal dan boleh selama mana tidak nyata haram. Memang hukum syaraknya begitu. Selama mana tidak jelas haram, maka hukumnya adalah halal. Tetapi orang tasawuf dia lebih kepada hukum warak. Bagi mereka selama mana tidak nyata halal, maka itu haram bagi dia. Selama mana tidak jelas dan nyata halal, maka bagi dia itu haram. Maknanya dia tak boleh ambil. Jadi orang fiqh selama mana tidak nyata haram, maka itu halal. Maknanya subhat, apa dikatakan subhat itu adalah halal. Subhat itu halal sebab subhat tu tidak jelas haram. Maka orang fiqh kata boleh. Dan diambil, digunakan, diambil. Maka berdasar pada hadis Nabi, pendekatan begitu, pendekatan yang tidak selamat. Bila kita tidak, orang panggil dalam hadis Nabi tu al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma mustabihat tu. Jadi di sini kita kena lebih bersifat warak lah. Iaitu dalam mendepani sesuatu perkara dalam kehidupan kita, maka yang paling selamat agama dan hubungan kita dan selamat daripada terlibat dengan yang haram bila pakai hukum warak. Jadi subhat itu kita tinggal. Dengan falsafahnya selama mana tidak nyata halal, maka bagi kita anggap itu adalah haram. Walaupun dari sudut syariatnya tidak haram, tapi waraknya bila kita warak, kita tak ambil lah bila tak nyata halal. Tapi kalau syarak fiqh selama mana tidak nyata haram, itu halal. Itu pendekatan. Jadi nak selamat agama dan juga maruah kita, agama kita, kena pakai hukum warak. Hukum warak tu lebih kepada orang panggil peribadi, orang yang lebih kepada tasawuf lah. Untuk nak selamat, nak selamat dan lebih terjamin. Maka sebab itu kata Syekh Ibn Ubad, kita umur kita yang panjang ini sepatutnya kita habiskan dalam mendalami ilmu tasawuf. Wala yaqna'u minha bikathirin wala qalilin. Dan jangan kita rasa memadai. Jangan memadai, jadi jangan kita rasa cukup. Jangan rasa cukup, jangan berasa pandai dah daripada ilmu tasawuf dengan banyak, dengan kita ngaji banyak kitab ataupun apatah lagi. Jangan memadai dengan sedikit. Apatah lagi untuk kita nak berasa cukup pandai dengan sedikit. Baru kita ngaji satu kitab, dua kitab, hok bawah-bawah, bab pengenalan baru, pandai dah, cukup dah. Tidak boleh. Bukan kalau kita ngaji banyak kitab sekalipun, kata dia, jangan kita rasa memadai, cukup dah kita ngaji belakang dah kitab tu, kitab ni. Jangan kita rasa cukup. Tu baru kita belajar baru. Baru belajar. Masalahnya kedudukan kita. Kedudukan kita tu, bagaimana kita nak ambil, nak amal, nak buat, nak ikut apa yang kita belajar itu. Kita menghadapi berbagai-bagai cabaran, halangan dan sebagainya. Maka benda berkaitan dengan kesucian hati dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya, ini adalah sesuatu yang sangat halus dan sangat rumit, yang perlu kepada pengorbanan, mujahadah, latihan, tarbiyah yang kuat. Apatah lagi berhadapan dengan nafsu kita, berhadapan dengan dunia kita, berhadapan dengan masyarakat sekeliling kita, berhadapan lagi dengan cabaran-cabaran, waswas, hasutan daripada syaitan, jin dan manusia dan macam-macam lagi yang nak menghalang dan menyekat kita daripada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi katanya Syekh Ibn Ubaiyah ni, segianya bagi orang yang hendak kemenangan dalam dunia dan akhirat. Selalu disebut kepada kita oleh musannaf kita, nak kemenangan dunia dan akhirat. Mana ngaji gani ni bukan orang nak akhirat saja, bukan orang nak mati, orang nak senang akhirat bukan. Tak. Bukan ngaji tasawuf ni orang hak tak jaga dunia. Orang tidak memerlu, orang tidak ambil berat tentang kepentingan dunia. Bukan. Ngaji tasawuf adalah satu ilmu yang akan menjamin kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan akhirat saja. Bukan akhirat saja. Jadi kata musannaf, saya bagi orang yang hendak kemenangan di dunia dan di akhirat. Nak kemenangan, nak dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka orang ni nak dihabiskan umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf. Kalau betul dia sungguh kita nak di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, maka segianya dihabiskannya akan umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf. Semuanya dunia dan akhirat ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam genggaman Allah Taala dan kita ngaji tauhid dah bahawa segala usaha tidak boleh memberi bekas. Segala usaha tidak boleh bekas. Walaupun kita ni orang syariat kena usaha, tapi dalam masa yang sama wajib intikad, usaha tidak boleh memberi bekas. Dan semuanya alamin, seluruh alam dalam genggaman kuasa Allah dan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah. Di mana Allah Ta'ala beri kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala boleh cabut buah daripada sesiapa yang dia kehendaki. Maka untuk mendapatkan dunia akhirat, dekatkanlah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah Taala. Maka bagaimana cara dekat dengan Tuhan? Iaitulah melalui tunjukkan ilmu tasawuf. Itu nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, segianya sesiapa yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, maka hendaklah dihabiskan sekalian umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf. Ilmu yang nak memandu kita mendekatkan diri kita kepada Allah, yakni mendekatkan diri kita kepada keredaan Allah, kepada rahmat Allah, kepada kurniaan Allah Ta'ala, kepada pemberian Allah, kepada pertolongan Allah, kepada anugerah Allah. Semua sekali dekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagaimana nak dekat? Maka ilmu tasawuf lah ia akan tunjuk jalan kepada kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana segala-galanya ada dalam genggaman Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardi, maka kalau kita nak dapat, maka dekat ke dengan Allah Ta'ala. Jadi mendalamilah ilmu tasawuf. Ada ilmu tasawuf. Dan siapa ke perekat ialah lah ni kita nak bercakap dunia, kepentingan dunia, nak ke dunia tu kita tidak tasawuf. Kita tak kenal Allah Subhanahu Taala dan tak kenal dunia dan sebagainya. Bila kita mendalami ilmu tasawuf, maka semuanya jadi lekeh belaka. Yang hebat, yang mulia, yang maha, yang bernilainya adalah akhirat. Dunia ni tidak ada pertimbangan dalam minda sebenarnya. Bila kita menjalani dunia, kita kenal. Bila kita kenal dunia, katanya ulama, zahadahu. Kita akan zuhud dengan dunia. Man arafad dunia zahadahu. Bila kita ngaji tahu kita kenal hakikat dunia, kita akan zuhud. Zuhud tu mana hati kita tak sih. Tak ada apa-apa. Lah ni dia rasa senang sebab kita tak ada tasawuf dalam. Bila tak ada tasawuf, maka dunialah yang menjadi besar, akhirat jadi kecil. Makhluklah jadi utama, Allah Ta'ala tu Khalik tu menjadi tidak utama. Maka itu satu kehidupan yang songsang. Jadi bila kita tasawuf mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan letak kita di atas hak sebenar, atas siratal mustaqim,
Sebab tu siratal mustaqim, jalan yang betul ni, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang memberi nikmat ya Allah. Orang itu yang beri nikmat, siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Tu jalan yang betul. Tak? Jalan yang betul, jalan orang-orang ni. Tu kita kena orang panggil, kita perlu kepada muhasabah kena. Dah banyak kali dah, tak tahu puluh ribu kali dah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan olehmu ya Allah akan kami jalan yang betul. Tunjukkan olehmu ya Allah pada kami jalan yang betul. Puluh-puluh ribu kali dalam hidup ni. Setiap kali kita baca Fatihah, tamak ada dalam sembahyang, luar sembahyang, kita akan doa lah dalam betul ihdinas siratal mustaqim. Nah, tak gaji ke kita muhasabah renung, aku ni dapat dah kau aku duk minta. Tuhan beri dah kau pada aku. Ihdinas siratal mustaqim. Yakni Tuhan beri dah kau kita hidup di atas jalan orang yang jalan yang betul, iaitu jalan orang yang tu beri nikmat. Jalan nabi-nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, jalan salihin. Kau kita duduk mana? Kau kita duduk atas jalan al-maghdubi alaihim, ataupun kita duduk dalam jalan ad-dallin. Sedangkan waktu kita minta jauh ghairi. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang memarah Tuhan. Mana kita tak sih Tuhan letak tunjuk kita jalan orang yang Tuhan marah. Kita tak sih Tuhan tunjuk pada kita jalan hidup orang yang sesat. Kita nak ihdinas siratal mustaqim. Tu kita nak. Tak sih lagu tu, tapi realitinya, hakikatnya, cuba kita muhasabahlah renung. Kita duduk jalan mana? Dah. Duduk jalan mana? Naik dah kita, dapat dah kita, kita minta tu, iaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Gitu dia. Jadi kalau kita puasa, kita terimalah, renung diri dan kita akuilah hakikat diri kita sendiri. Tak payah orang kata tak jaga apa, kita insafi diri sendiri. Tak, kita renung, kita nilai sendiri, tengok sendiri. Dan kalau kita berasa tak naik lagi atas landasan siratal mustaqim, cubalah cari penyelesaian apa masalahnya, di mana silapnya, mana tak kenanya. Tuhan tak beri lagi kepada kita, tidak sebagaimana orang lain yang Tuhan beri dah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bukalah kepada kita, menampakkan kepada kita kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan kita. Dan itulah pembukaan yang sebenarnya yang kita dapat sekiranya kita betul-betul beribadat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak terbuka dalam hati kita tu, menampak kesalahan kita tu bukan mudah. Inilah yang diamalkan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang ahli ibadat, mengamalkan zikir yang banyak, tarekat dan sebagainya. Nak suruh terbuka ke apa? Terbuka suhud mata hati kita. Suhud ke apa? Suhud menampakkan kekurangan, kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Nak suruh nampak tu. Lah ni tak nampak, tak berasa. Supaya tu yang nampak tu, bila kita nampak, dengan itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah, boleh kita perbetulkan, boleh kita perbaiki. Maka tu susah tu, nak nampak, nak menampakkan. Sebab tu tasawuf ni satu ilmu kita nak suluh ke dalam diri kita. Dan ulama-ulama tasawuf cukup tidak sukalah kita memperbanyakkan fiqh. Dia kata cukup sekadar sah ibadat kita. Sebab bila membanyakkan fiqh ni, dia menjadi kita suka suluh orang lain, suluh orang. Jadi kita duk nampak keburukan orang, kekurangan orang, kecelakaan orang. Tak kena orang, tak betul orang. Itu masalah. Tasawuf kita menyuluh ke dalam diri kita sendiri.
sekira siapa perekat kita akan mengenal hakikat kehambaan diri kita sendiri. Yang tak sempurna. Ya Allah Ta'ala jadikan kita ni tak sempurna. Begitulah Allah Ta'ala buat kita. Dan kita sentiasa faqir, sentiasa berkehendak kepada pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa antumul fuqara'u ila Allah. Allahu al-ghani. Jadi tasawuf kena banyak. Kalau kita nak kemenangan dunia dan akhirat. Kena banyak menghabiskan, dia kata yastaghriqa umurhu tawil. Kita kena menghabiskan umur dengan panjang dengan ngaji tasawuf. Tak, lagi banyak kau banyak lagi tak apa. Jangan berasa memadai. Wala yaqna'u minha bikathirin wala qalil. Jangan kita berasa cukup dengan kita ngaji berasa banyak dah ataupun sikit berasa cukup dah. Jangan. Jangan. Apatah lagi nak ngaji berasa tak perlu pada tasawuf. Lagi-lagi teruklah. Dan kita ni Bidayatul Hidayah ni, kadang kira kadang Imam Ghazali ni kita kira Bidayatul Hidayah lah ni. Hak rendah kali. Habis Bidayatul Hidayah kena naik Minhajul Abidin. Gitu. Lepas tu ikut Imam Ghazali kak, barulah naik kepada kitab Ihya. Jadi tasawuf kalau lepas ilmu tasawuf, ilmu apa dia? Ilmu tarekat. Barulah ilmu hakikat. Ada orang pulaknya nak ngaji tasawuf, ngomong hakikat lalu dah. Tak ngaji ilmu hakikat lalu. Ilmu hakikat tu sebagai tasawuf juga, tapi dia berada pada level yang tinggi. Tak, kita naik ke bawah. Kalau kita Melayu kat bawah sekali kat tasawuf ni, panggil tasawuf ni akhlak lah. Tak, apa dia suhu? Penawar hati. Tu level bawah. Tasawuf dah tu, penawar hati. Dah hak ni kita lompat dah ni, naik tinggi sikit. Dah, tak apa. Iaitu nak ayatnya keperluan belajar ilmu tasawuf ini ialah sagia bagi kita yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat, tak dihabiskan umurnya dalam mengaji ilmu tasawuf. Sama ada ia ilmu tasawuf itu di peringkat fardu ain ataupun di peringkat fardu kifayah. Fardu ain kena kuasai tak dapat tidak. Dan fardu ain ni kita ayat dah para alim ulama sebut level fardu ain ni Minhajul Abidin, ke bawah. Itu dia punya level dia. Sukatai dia. Sukatai fardu ain ni Minhajul Abidin, ke bawah. Atas pada tu itu fardu kifayah. Maknanya kalau kita belum belajar, dia belum menguasai kitab Minhajul Abidin Ibn Ghazali itu, maknanya tak lepas lagi fardu ain. Itu diberi oleh para ulama. Itu katanya para ulama. Lebar dia. Sukatai dia. Jadi kita kena belajar ilmu ini sama ada di peringkat fardu ain lebih-lebih lagi ataupun di fardu kifayah. Dan mengamalkan dia. Jangan belajar saja, mengamalkan dia, mengusahakan supaya kita benar-benar nak menjalani jalan sufi. Kita belajar tentang najis batin bukan setakat mengenal, tetapi kita dapat menyucikan diri daripada najis itu. Dan kita belajar tasawuf mengenal sifat-sifat mahmudah, ibadat batin. Bukan setakat mengenal, tetapi mengamal dan menguasai apa yang dikatakan ibadat batin ataupun sifat-sifat mahmudah. Yang ni biar ada sungguh kita. Biar ada benda tu kita. Maka nak mengadakan nak bersepakat dengan ibadat batin tu, tu bukan mudah tu. Maka kita kena masuk di atas jalan beramal, beruzlah, bermujahadah dan macam-macam lagi kaedah dan caranya sebagaimana yang ditunjuk oleh ulama-ulama tasawuf. Bagaimana kita buat
kita ngaji fiqh. Bukan setakat kita nak kenal ini najis mutawassithah, ini najis mukhaffafah, ini najis mughallazah. Bukan setakat nak kenal, tapi kita mampu membersihkan semuanya itu daripada tubuh kita. Dah. Kita boleh bersih. Kita tahu cara dan kita pun buat sungguh. Baru jadi bersih sungguh. Maka ngaji apa lagu tu juga. Kita tahu ni najis batin, maksiat. Kita kena buat. Memang kita biar bersih sungguh daripada najis batin itu. Supaya ibadat yang kita buat itu ada nilai si Allah SWT. Maka macam mana? Bagaimana? Sebab tu mengamalkan dia. Mengamalkan dia ilmu tasawuf dan mengerjakannya. Dan mutalaah. Kita kena mutalaah. Kena mengulang kaji. Akal ilmu tasawuf ni kena peringat semua. Ulang kaji semua. Ilmu tasawuf ini. Supaya sentiasa menjadi pertimbangan dalam penilaian kita. Sebab apa? Kita kena menguasai semuanya itu. Kerana tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, yakni tiap-tiap kali kita memperbanyakkan mengaji ilmu tasawuf, tiap-tiap kali kita mutalaah, kita murajaah, kita belajar kitab tasawuf, maka akan banyaklah takutnya akan Allah. Yakni akan semakin takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti ilmu lain. Ilmu tasawuf semakin kita menekuninya, akan semakin menebarlah rasa takut kepada Allah. Khauf, takut, itu tasawuf tu. Khauf, rasa takut kepada Allah. Redha, itu tasawuf. Syukur, itu tasawuf. Semua tasawuf. Tasawuf belakang tu. Semakin bersepakatlah hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lain daripada ilmu ini, ilmu tasawuf ini tiada dituntut membanyakkan dia, melainkan sekadar fardu ain jua. Hal lain-lain tu ngajilah sekadar fardu ain, sah ibadat kita. Kenal kita, tauhid kenal kita akan Allah Taala, sah iman kita, mengikut ijma' para ulama dengan tahap pengetahuan yang kita kuasai. Khususnya Asy-Syaikh Maturidiyah menyebut kita ni sudah apa orang panggil sah iman kita bila kita kenal Allah Ta'ala melalui 50 akidah, 2 kalimah syahadah, satu persatu cukup dengan dalil-dalil kita boleh royak, jadilah tauhid. Kenal tu dapat tauhid. Maka nak naik makam kenal kita tu daripada ilmu yakin kepada ainul yakin kepada apa dia lagi? Hakul yakin dan sebagainya. Tu kena tasawuf. Kena tasawuf. Maksud dia, ilmu yakin itu satu keyakinan yang berasas pada ilmu pengetahuan. Supaya kita duk ngaji, kita boleh royak dalil, kita boleh hurah, kita boleh kupah, kita boleh royak maksud sifat Tuhan, buktikan dengan dalil nakli dan akli. Itu ilmu. Ilmu. Tapi nak rasa yakin, ainul yakin. Nak rasa yakin itu, tu kita nak membuktikan sungguh Tuhan itu melihat. Dengan dalilnya, Tuhan tidak buta, Tuhan boleh melihat. Tapi nak rasa Tuhan melihat, itu tasawuf. Ramai semua kita boleh bukti Tuhan tidak buta. Tapi tak ramai orang boleh rasa Tuhan itu sentiasa melihat diri dia. Tahu Tuhan tak buta, kita boleh royak, itu tauhid. Buktinya gini. Tuhan itu tak buta. Wajib Tuhan tak sifat pelihak, mustahil buta. Dalil nakli kita royak, dalil akli kita royak. Memang sahih Tuhan tidak buta. Okeylah, tu kenal tu Tuhan tu. Baik. Tapi nak rasa. Sebab tu saya dipanggil ilmu rasa. Nak rasa dalam hati kita Allah Ta'ala yang sentiasa melihat. Sentiasa melihat, sentiasa mendengar, sentiasa berkuasa atas diri kita, kudratnya. Dan nak rasa memang Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Itu kena tasawuf. Maknanya nak meningkatkan darjat makam kita,
tahap iman kita tu, siapa pikak rasa, itu kena tasawuf. Sebab itu semakin mendalami ilmu tasawuf, semakin banyak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun ilmu lain tidak dituntut membanyakkan dia, melainkan sekadar fardu ain sahaja. Kadang-kadang ilmu lain tu menjauhkan kita kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang menggelapkan Allah Ta'ala. Tama-tama ilmu hak bahasa, sains dan sebagainya, kalau tidak didasarkan kepada tauhid, ianya akan terus menutup kuasa Tuhan. Gelap dari Tuhan. Maknanya tak nampak kuasa Allah Ta'ala. Semuanya nampak kuasa-kuasa makhluk. Kesan-kesan daripada makhluk. Akibat-akibat makhluk. Maka menjadikan manusia lebih takut kepada makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka manusia akan orang panggil manusia akan hanya sentiasa berusaha, berurusan apa-apa pun dengan asbab-asbab, tidak dengan musabbibul asbab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gelap Allah Taala, gelap. Maka jadilah manusia itu memiliki faham-faham yang dipanggil macam-macam lagi lah. Qadariyahnya, Jabariyah dan sebagainya, Mu'tazilah dan sebagainya. Tubiklah faham yang falsafah dan seterusnya, iaitu faham yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Begitu. Tapi nak naik darjat iman kita, pekat tinggi kena tasawuf. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab yang bernama Ad-Durus Samin. Kitab Durus Samin. Ini kitab tauhid. Ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Ilmu fardu ain ni sedia kita maklum, cuma musannaf kita nak kemas sekali sedap kecek, dia petik daripada seorang ahli ulama yang hebat, yang besar. Walaupun dia nak kata dia direct pun boleh, tapi disandarkan kepada Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus. Dalam kitab Ad-Durus Samin, dia kata ketahui olehmu bahawa segala ilmu dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Ilmu fardu ain, tiap-tiap orang mukallaf, tina jatah, di kalangan orang Islam, laki-laki perempuan, tak dapat tidak mesti belajar. Dan meninggalkan belajar ilmu ini adalah dosa. Dan kebanyakan kita tak cara kau ni, lambat hak ni, ilmu fardu ain ni ke belakang ke. Kita duk gali ilmu-ilmu lain. Ilmu fardu ain ni ada setengah kadang-kadang nanti dululah. Nanti peceh kau dan sebagainya. Barulah nak masuk mengadap. Nak belajar kitab tauhid, nak belajar tasawuf, tu mudah-mudahan panjang umur, tu beri kesempatan, alhamdulillah. Tapi nasib tak baik gak, pendek umur, dah habislah cerita. Serahlah kepada Allah SWT. Kita fardu ain, kita belajar ilmu tauhid. Dinama akan dia ilmu usuluddin. Itu fardu ain. Dan itu yang pertama di kalangan yang paling utama dalam 3 ilmu fardu ain, ialah ilmu tauhid. Ya, 3 ni fardu ain belaka. Tapi yang utama dia pertama adalah ilmu tauhid. Alhamdulillah. Kita diberi kesempatan Allah Ta'ala bagaimana sepenuh dengan apa yang tertakdirkan ini, tauhid dulu kita habiskan dulu. Lepas tu pekoh. Pada tasawuf pula. Ilmu tauhid. Ilmu kita nak mengesahkan iman. Iman. Jadi iman ini memang anugerah daripada Allah SWT. Bukan anugerah daripada memang betul anugerah daripada Allah Ta'ala, tapi anugerah yang ghalibnya Allah Ta'ala perintah kita usaha. Sebab tu Allah Ta'ala suruh nak rakyatnya perlu kepada usaha, perlu kepada dakwah atas rasul. Kalau tu akan ada ayat Quran, tak atas rasul pun tak boleh beri orang beriman ni. Nak beri iman kepada orang tu boleh beri. Walaupun tak atas Nabi dan Rasul, tetapi begitulah sunnatullah.
Sehingga ke Fir'aun tu tahu dah dalam ilmunya tak beriman pun diperintahkannya juga Musa dengan Nabi Harun supaya pergi royak dan dakwah perkenal ke Allah Ta'ala pada Fir'aun. So pergi ajar juga. Bermakna nak dapat iman ni kena usaha. Galik buat lagu tu. Bukan dengan dapat orang panggil mudah-mudah, bukan, sebab dia maha. Jadi kena usaha mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tauhid kita ngaji awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama kenalkan Allah Taala dulu. Sebagai tuan kita, pemilik kita, pencipta kita. Begitu juga tuan kepada agama kita, kenal Allah Taala. Tuan kepada alam seluruhnya. Jadi ilmu tauhid, pertama sekali ilmu tauhid namakan ilmu usuluddin, orang panggil ilmu kalam, orang panggil ilmu aqaidul iman, orang panggil ilmu akidah pun ia juga. Yang kedua ilmu syar'i, dinamakan dia ilmu fiqh. Fardu ain juga kita ngaji fiqh. Bab taharah, bab ibadat. Bila kita nikah kahwin kena ngaji fiqh munakahat. Kita nak urusan jual beli kena ngaji fiqh muamalah. Sebagai urusan kehidupan kita atas dunia ni mesti mengikut syariat. Kena ikut syariat. Maka kita kena belajar ilmu fiqh. Untuk nak mengesahkan muamalat kita. Urusan kita dan sama manusia khususnya. Dan apatah lagi dalam bab ibadat kita dengan Allah Subhanahu Taala, dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan sunatnya, adab-adabnya dan sebagainya. Maka kita kena mengaji fiqh. Itu fardu ain. Ilmu syar'i ia dinamakan dia ilmu fikhi. Yang ketiga ilmu batin, dinamakan dia ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Baik. Ada pun qadar fardu ain pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita kena belajar. Manakah sukatan yang menjadikan ianya tak dapat tidak mesti kena belajar dan menguasai dalam bab ilmu tauhid, maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Taala dan sifatnya Allah yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah dengan sekira-kira yang mengesahkan akan imannya, yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah. Ialah bagaimana kita tahu dalam tauhid ni dia bagi tiga. Pertama, mengenai kena mengenal tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengenal dan mengetahui serta mengiktikad segala intikad tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara rekahnya ambil pendek sekali 41 i'tiqad. Yang 41 itu 20 daripada yang wajib, 20 daripada yang mustahil, satu yang harus. Mengikut uslub Asy'ariyah Maturidiyah kita kena tahu faham satu-satu, mengetahui satu-satu, mengiktikad satu-satu dan mengeluarkan dalil satu-satu. Barulah kita dinamakan ahli makrifat. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadi kewajipan yang pertama awwaluddin ma'rifatullah. Dan tidak dikatakan kenal sekiranya kita tidak mengetahui secara satu persatu 41 tu. Dan sekiranya kita tidak dapat nak buktikan dengan dalil-dalil akli satu persatu, maka kita tidak dinamakan mengenal. Walaupun kita boleh mengiktikad sebab tak ada kenal lagu mana? Tak ada kenal tu tak ingat? Kod Melayu. Lagu mana kenal? Makrifat. Tahu dengan yakin. Menepati hakikat yang sebenar serta dengan dalil. Apa yang kena tahu? Sifat-sifat yang menunjuk kepada uluhiyah Allah. Sifat-sifat yang menunjuk pada ketuhanan Allah Ta'ala. Mana ulama susun dah? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Itu kalau kita melihat ilah dengan makna al-ma'bud bihaqqin. Tapi ilah juga bermakna al-mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilai kullu ma ada. Maka kalau kita tengok di situ para alim ulama menyusun bahawasanya kita perlu ada berapa? 50 i'tiqad.
28 mengisbatkan istighna Allah Subhanahu wa taala, 22 mengisbatkan iftiqaru ilaihi kullu ma siwah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighna iftiqar itu sifat yang disabitkan kepada Allah taala, dan dengan adanya sifat yang menunjukkan istighna an kulli ma siwah wa iftiqaru ilaihi kullu ma adah, itulah ia dikatakan Allah taala itu sebagai ilah, ilahul haq, Tuhan yang sebenar. Maka dalam bab tauhid kita kena faham dulu tu. Itulah fardu ain. Kena faham dan menguasai. Iaitu dengan cara kita mengenal, mengetahui. Mengenal, apa arti mengenal? Tahu dengan yakin, menepati hakikat yang sebenar serta dengan dalil. Itu makna mengenal atau makrifat. Mengenal qadar yang wajib, qadar yang mengetahui dengan dia, dengan qadar akan zat Allah. Akan zat Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahul haq, Tuhan yang sebenar, al-mustahiqul lil ibadah, yang berhak diibadat, al-khaliq, yang mencipta. Mengenal, mengetahui dengan dia, dengan qadar itu akan zat Allah sebagai ilahul haq, Tuhan yang sebenar, dan qadar yang mengetahui dengan dia akan sifatnya Allah yang salbiah, yang kita boleh tahu mana dia sifat salbiah Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya yang subutiyah, sifat yang sabit, diri sifat itu pada zat Allah Subhanahu wa taala di kalangan sifat-sifat ma'ani. Mengetahui itu dengan sekira-kira yang mengesahkan akan imannya, mengikut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, mengikut mazhab Asy'ariyah Maturidiyah yang mengesahkan akan imannya, mengikut mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Biasalah kita ngaji fiqh, kena ngaji qadar yang mengesahkan semaya kita, mengikut mazhab Syafi'i. Orang Hanafi ngaji fiqh hingga sampai sah semaya dia mengikut mazhab Hanafi. Jadi kita tauhid kena belajar mengenal Allah Ta'ala pada qadar yang mengesahkan iman kita mengikut mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab kita mesti beraliran Asy'ariyah Maturidiyah. Itulah aliran yang diakui oleh ulama-ulama muktabar dan seluruh dunia. Itulah dia manhaj ahli sunnah wal jamaah yang dianuti oleh sawadul a'zam, iaitu majoriti umat Islam di dunia ini. Bukan ikut mazhab-mazhab lain, mazhab lain. Dalam mengenal Allah SWT. Sebab tu kita kena jelas. Dan di zaman mutaakhirin, zaman kita lah ni banyaklah aliran-aliran yang memperkenalkan Allah Ta'ala tu dalam macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan, gitu gini yang bercanggah dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kalau tidak, sebab tu mengenali maknanya mengetahui jazah yang putus, menepati hakikat yang sebenar. Menepati hakikat yang sebenar mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Hidup faham Tuhan kok mujassimah, hidup kenal Tuhan seperti mana diperkenalkan oleh musyabbihah, tu tak jadi tu. Tak kena tu. Itu tidak menepati hakikat yang sebenar. Maka tak dinamakan kenal lah. Kalau kenal Tuhan itu tak bertentangan dengan cara Tuhan yang diperkenalkan oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Tu kita perlu faham. Perlu faham sekarang ni. Jadi kita kena belajar ni lagu mana? Iaitu dengan cara kita mengenal, iaitu mengetahui barang yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah. Tahu satu-satu. Hak kena tahu secara ijmal, dan juga kena perlu wajib ketahui secara tafsili. Begitu juga sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi, ini nak ayat qadar ilmu tauhid yang fardu ain.
Yang kita kena kuasai. Kalau kita ngaji dah, tak faham, kena ngaji lagi. Sebab dia kena mengetahui dengan yakin, menepati hakikat yang sebenar serta dengan dalil-dalil. Nah, jadi 4 butir kitab kita ngaji pun tak boleh lagi. Tak boleh, tak lepas lagi fardu ain, kena ngaji lagi. Terutamanya dalil. Bila orang tanya, cuba beritahu secara akli, dalil akalnya, betul ke tak Tuhan ni satu? Nah, buktikan Tuhan ni satu tidak dua? Nak ayat tak boleh. Tu tak habis lagi, apa kita lulus lagi tu. Tak lepas lagi fardu ain ni. Fardu ain tu kena kuasai. Supaya kalau ngaji fiqh, dah ngaji dah, tapi basuh berak tak cuci lagi. Dah habis lagi tu. Nah, basuh kain baju pun tak betul lagi. Tak kena lagi. Tak habis lagi tu. Walaupun banyak kitab dah sebagai contohnya. Apatah lagi lebat tasawuf ni. Dan demikian lagi mengenal akan yang seumpama demikian itu, yang dalam fardu ain juga, dalam beda tauhid fardu ain juga, wajib secara fardu ain atas tiap-tiap mukallaf mengenal, yakni tahu dengan yakin akan seumpama yang demikian itu, yang seperti mana yang disabitkan bagi Allah Taala, iaitu tetap sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Dua. Dalam bab tauhid dia ada dua bahagian, 3 bahagian. Yang pertama tentang ketuhanan Allah, yang kedua perlu belajar dan mengiktikad tentang kerasulan nabi-nabi dan rasul. Yang ketiga ialah wajib kita belajar dan mengetahui tentang iktikad. Nah, gapo dia yang ketiga? Dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang kita panggil as-sam'iyyah. Dah. Wajib iktikad tentang ketuhanan Allah ada 41, tentang kerasulan rasul-rasul ada 9, dan wajib belajar dan mengiktikad tentang as-sam'iyyah. Perkara-perkara yang gaib yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Quran. Tak dosa, pahala, ada kubur, ada akhirat dan sebagainya. Itu dipanggil as-sam'iyyah. Tak boleh kita nak nafikan, tak boleh kita nak ragui. Yalah sungguh ke, betul sengati ke. Nah, tentang akhirat ke dan sebagainya, itu menafikan iman juga. Jadi iktikad berkaitan dengan as-sam'iyyah. Itu qadar fardu ain dalam ilmu tauhid. Mengiktikad tentang ketuhanan Allah, kerasulan nabi-nabi dan rasul, dan tentang as-sam'iyyah. Dah. Bermula mengenal akal yang lebih daripada demikian itu, adapun kita belajar lagi tauhid, tinggi lagi, dalam lagi, halus lagi, maka iaitu fardu kifayah. Tidak wajib. Fardu kifayah maknanya memadai. Kata ulama, dengan ada seorang yang pakar tauhid dalam satu kawasan, dalam lingkungnya 2 marhalah, ada seorang yang pakar, maka sudah cukup. Orang lain tak payah ngaji di peringkat tersebut. Sebab apa-apa hal boleh rujuk kepada dia, yang boleh mematahkan hujah-hujah dan boleh menyelesaikan segala kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat tentang ketuhanan dan sebagainya. Seorang ada dah cukup dah dalam satu kawasan, salah satu negeri, iaitu 2 marhalah. Dalam kawasan 2 marhalah seorang perlu tahu secara di peringkat fardu kifayah. Jadi tiap-tiap orang mesti mengetahui di peringkat fardu ain. Dan ada pun qadar fardu ain pada ilmu syarak, yakni ilmu fiqh, iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah. Bab fiqh ni apa satu kita kena belajar robok taharah. Ini fardu ain, kena ngaji bab suci. Ia bermula daripada bab mengenal air. Alat suci, air. Lagu mana air mutlak? Lagu mana air mutlak tu akan bertukar menjadi air mustamal, air muqayyad. Air mutanajis. Lagu mana sifat air? Ada yang suci boleh menyucikan, ada yang suci tak boleh menyucikan, ada yang suci tapi makruh dibuat suci. Ada macam-macam jenis air. Maka bab taharah pertama kena ngaji tentang air itu sendiri. Air mutlak akan jadi najis lagu mana? Kalau sikit, cara sikit, banyak, cara banyak.
Tak, berubah. Lagu mana berubah? Kita belajar dah fiqh. Berubah dengan yang suci, berubah dengan sebab mujawir, berubah dengan sebab mukhalid. Ada kaedah-kaedah berbagai-bagai untuk kita kena faham, bagi tujuannya satu saja, untuk memastikan kita benar-benar bersuci dengan air mutlak. Supaya sah. Tak? Wuduk kita dan sah menjadi suci. Najis-najis yang kita sucikan itu. Maka kena air mutlak. Tak? Bak taharah. Apa tu kaifiat? Kaifiat bersuci lagu mana? Tak? Apa, bagaimana cara, kaedah dan sebagainya? Itu kena belajar. Kena belajar. Sebab sebahagian besar ibadat kita mesti ada keadaan suci daripada hadas besar kecil dan suci daripada najis, utamanya ibadat semaya kita. Maka bab taharah itulah bab fiqh mula-mula. Dah. Dan fardu semaya kena ngaji juga bab semaya, fardu semaya, rukun semaya. Sebelum semaya tu syarat sah semaya. Berapa? Lepas tu fardu rukun semaya. Atas satu rukun tu berapa syarat dia pula? Dah. Kita boleh murajaah. Semak balik kitab kita ngaji dah baru ni. Dah. Kita cerita belakang dah tu. Dan fardu puasa. Oleh kerana kita capai bulan Ramadan panjang umur, kita kena puasa. Kita kena belajar bab puasa. Rukun puasanya berapa, perkara membatalkan puasanya lagu mana. Dah. Al-muhbitat, al-muftirat. Dan yang membatalkan dia ke puasa dan fardu haji bila kita cukup syarat. Dah. Boleh kota menggunakan haji, kena belajar juga pula fardu haji, rukun haji, wajib haji. Dan fardu zakat dan sekalian yang membatalkan dia ke haji, membatalkan zakat, semua tu kita kena belajar. Sekira-kira segala apa yang ditutup pada kita buat sebagai tutup wajib itu dapat kita lakukan dengan sempurna, menepati dengan apa yang ditetapkan oleh syarak, baik semaya, baik puasa, baik zakat, baik haji. Maka tidak mungkin boleh buat dengan sempurna melainkan dengan ditunjukkan oleh ilmu. Maka ilmu yang menunjuk sehingga kita jadi sempurna buat benda tu adalah fardu ain. Fardu ain kena ngaji. Tak dapat tidak. Jadi ngaji agama ni fardu ain. Bukan masalah suka tak suka, minat tak minat. Bukan masalah minat tak minat. Minat kau tak minat kau wajib kena belajar. Dah. Ada setengah-setengah ibu bapa dah kita tengok buat atas anak sekolah harap kau belajar tahu dia tak minat. Dia tak minat ngaji agama. Lepas tu dak atas. Agama bukan masalah minat atau tak minat. Bukan masalah minat tak minat. Benar fardu ain. Benar tak dapat tidak mesti. Bukan masalah minat atau tak minat dah. Itu tanggungjawab. Ibu bapa mesti memahamkan anak-anak dengan ilmu-ilmu fardu ain di kalangan ilmu agama bila kita beragama Islam. Dah. Dan kita kena takutlah. Pada ancaman jadi sebut bahwasanya dah kafa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i dhunuban yaumal qiyamati bi jahalati ahlihi. Cukuplah dosa seseorang itu untuk menjerumus di dalam neraka akhirat sesak. Dosa apa? Bi jahalati ahlihi. Dosa sebab jadi jahil keluarga dia. Dosa tak mengajar agama, tak beri pendidikan agama kepada ahli keluarga. Dosa tak beri pendidikan agama kepada keluarga tu pada yang hatu dah memasukkan seorang itu ke dalam neraka. Maksudnya orang tu tak payah curi, tak payah minum arak, tak payah pergi merokok masuk neraka ni. Pada dengan lak anak tak erti agama. Dah. Pada lak anak tak belajar agama, pada yang hatu dah. Seseorang itu dah masuk neraka bi jahalati ahli, dengan kejahilan keluarga dia. Dah. Nombor satu sekali kak
Diri kita ni hak Allah Ta'ala. Anak kita hak Allah Ta'ala, bukan hak kita. Dah. Dan kita pakai CPI, ikut kita muka anak kita nak corok lagu mana pun muka atas kita berlaku, tidak. Kita ada tanggungjawab dengan Allah Ta'ala, terima amanah. Dah, ni hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala. Jadi kena buat mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan mengikut hak kita kehendaki, hak Allah Ta'ala kehendaki. Jadi setiap manusia yang Tuhan lahirkan, bila akil balik, maka syarak hakikatnya Allah dah menetapkan wajib manusia-manusia ini kena menguasai ilmu yang dikatakan fardu ain. Gapo ilmu fardu ain? Tauhid, fiqh, tasawuf. Bukan kata matematik, dah, sains, geografi, bukan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itu fardu ain. Nak selesai tu, lah nak ngajak mana pun tak ada masalah. Ada. Tinggal hak lain. Dah. Tinggal hak ni ngaji hak lain, salah dah. Salah. Hatta dalam ilmu-ilmu yang berbentuk agama sekalipun. Dah. Hatta kita belajar tafsir sekalipun, tapi tauhid tak belajar. Dah. Belajar hadis. Duduk dalam tuddah, betul dah, tapi kitab-kitab ni ada bidah-bidah. Baca hadis kadang-kadang hadis fadail. Mana ada unsur tauhidnya, bab makrifatnya, bab gaponya, bab syariatnya. Nah. Bukan salah, tetapi kena utama ke fardu ain, selesai dulu fardu ain. Bolehlah hak lain-lain. Fardu ain, fardu ain. Orang tak dapat tidak, tak jadi ibadat ni. Kalau kita buat ibadat tauhid tak cukup fardu ain, tak jadi ibadat kita. Buat ibadat fiqh tak lepas fardu ain, tak jadi kita buat. Dah, buat ibadat tasawuf tak habis fardu ain, tak jadi. Tak ada pahala. Tak ada pahala. Lebar dia kena tiga ni kena habis fardu ain, baru ibadat kita buat berpandu kepada tahap tu baru jadi. Sebab dia fardu ain tak dapat tidur. Dah, kalau bab dunia kak, dah fardu ain tahap kalau tak cukup ni tak lulu. Tak lulu. Tak lulu orang panggil. Gitu apa fardu ain. Hak tak dapat tidak mesti. Baik. Jadi yang keduanya ilmu syariat, yakni ilmu fiqh, fardu ain yang kita kena belajar. Dah. Sekadar yang mengesahkan apa-apa ibadat-ibadat yang difardu kepada kita untuk melakukannya.